A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan saya yang pertama, apakah pandangan ahli sunnah wal jamaah tasawuf boleh beri pencerahan tentang zikir-zikir yang tidak mempunyai maksud yang jelas seperti Allah, Allah, Allah? Adakah ianya memang tidak memberi manfaat seperti yang saya pernah maklum tentang perkara ini? Kemudian yang kedua, perlukah orang-orang awam ataupun pada peringkat manakah yang sepatutnya kalau mereka ingin mengikut jalan tarikat? Adakah ianya adalah satu keperluan ataupun kalau keperluan, pada tahap yang macam manakah seseorang itu perlu bertarikat? Itu saja soalan saya. Sekian. Soalan keperluan bertarikat, kalau kita lihat pada pendapat ulama tasawuf, dia menghukumkan wajib, sebab tarikat tadi dah dihuraikan dia adalah wasilah untuk penyempurnaan jiwa. Tarikat itu adalah wasilah untuk mengubat penyakit hati kita, sifat mazmumah yang pelbagai, dan termasuk sifat mazmumah juga mencintai dunia dan sebagainya. Jadi dengan jalan tarikat itu boleh menyampaikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah tarikat itu satu wasilah untuk menyampaikan kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifat itu wajib, mencintai Allah itu wajib. Maka diberikan kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwal wajib. Itu dinyatakan oleh Syekh Al-Amin Al-Kurdi dalam kitab dia. Apa hukum tarikat? Maka kalau tarikat itu sesuatu yang menyampaikan kepada kesempurnaan akhlak, sedangkan akhlak itu wajib hukum dia, maka dia ambil kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fal wajib. Tidak sempurna kewajipan, maka jadi wajib. Jadi persoalannya, sekiranya orang itu merasa tidak masuk tarikat tapi dia dapat kesempurnaan, maka ahlan wa sahlan wa marhaban. Sehingga para ulama juga menyebut betapa kurangnya murabbi pada zaman sekarang ini yang betul-betul murabbi. Maka dianjurkan supaya kita memperbanyakkan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad Ali Maliki mengatakan, payah nak cari murabbi yang betul-betul boleh mentarbiah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita meninggalkan perkara tasawuf? Maka dikatakan, kita perbanyakkan salawat ke atas Nabi SAW. Dengan salawat itu mentarbiah diri kita kepada kesempurnaan makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbahasan itu agak panjang lagi lah, sama ada perlu atau tidak. Kemudian soalan zikir yang meragukan dalam tarikat, memang dalam ulama tasawuf sendiri pun memperbahaskan zikir yang tertentu. Adapun zikir Allah itu rasanya sepakat semua ahli tarikat tasawuf, kebolehan keharusan zikir Allah. Hanya saudara kita yang itu sahaja yang menolak zikir Allah. Sedangkan dijawab, bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah ada Hizbun Nawawi, dalam itu pun ada kalimah Allah, Allah, Allah. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu sendiri jelas, uzkur Allah, uzkur Allah. Tak ada pun ya uzkur ya Allah, uzkur Allahu Akbar, uzkur Allah, uzkurullah. Jadi uzkur Allah, sebutlah Allah. Tak ada pun kalimah uzkur ya Allah, uzkur Allah. Jadi golongan yang mengatakan bahawa Allah bukan zikir, zikir itu ya Allah, Allahu Akbar, itu ditolak dengan ayat Quran itu sendiri. Qul Allah, dalam ayat Quran firman Allah, qul Allah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Ayat itu ditujukan kepada Nabi SAW. Qul Allah, apa kita nak terjemahkan qul Allah? Sebut Allah. Jadi kalimah Allah jelas, memerlukan satu zikir, Allah, Allah dan sebagainya. Adapun yang lebih dalam daripada itu lagi, zikir yang lebih daripada itu, zikir hu dan sebagainya. Hu daripada kalimah huwa, bila wakaf jadi hu. Sehinggalah ada zikir dalam halakah sufi sendiri, sehingga zikir saja, zikir Ini perkara khilafiyah dalam bab zikrullah, sehingga ulama besar Al-Azhar Syekh Zaki Ibrahim Muslim kitab dia, zikir ni perkara khilafiyah dalam berzikir.
bagi beliau mengatakan lebih baik mencari zikir yang lebih jelas makna dia. Ala kulli hal, beliau tidak menolak di antara ulama besar dalam tarekat Syazuliyah mengamalkan zikir dan ada dia punya kesan daripada zikir tersebut. Wallahu taala alam.